Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam malam puaka keseraman level pisang. Dan pada malam ni mesti banyak persoalan daripada geng puaka. Dan persoalan pertama adalah kenapa dah tak hari raya Zaf pakai baju Melayu? Sebab Zaf baca setiap komen daripada kesayangan geng puaka semua. Ada yang cakap, alah rindulah nak tengok Zaf pakai baju Melayu. Apa salahnya? Dah tak hari raya pun pakailah baju Melayu. Hang nampak segak bergaya macam Mat Kilau. Lalu Zaf pun pakailah baju Melayu kan. Sambil cerita seram pun betul juga. Tak salah kita menampilkan kecantikan diri kita. Amboi. So tak nak buang masa, aku harap korang terhibur dengan kisah Ghospital yang diambil daripada Dr. Chaku pada malam ni. Dan Zaf harap korang kekal ceria dalam malam puaka. Malam ni kisah seram yang Zaf kongsikan dengan semua geng puaka bukannya kisah seram daripada geng puaka ataupun pengalaman Zaf sendiri, tetapi Zaf ambil daripada salah seorang penulis novel yang terkenal daripada Dr. Chaku. Tajuk dia Ghospital. Dia ada siri 1 dan siri 2. Kalau geng puaka yang mana berminat, tak salah Zaf, Dr. Chaku sekarang ni dia tengah buat promosi. Beli 2 sepatutnya harga RM60, tetapi ada diskaun RM5. So kalau korang suka kisah-kisah seram berkenaan hospital, Zaf sarankan korang dapatkan Ghospital. Tajuk dia pun Ghospital, siri 1 dan siri 2. Korang boleh cari di Facebook ataupun social media Dr. Chaku. Alright. So malam ni salah satu kisah seram yang menarik perhatian Zaf yang ingin Zaf kongsikan berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Gaddafi, bukan nama sebenar, dan Gaddafi ni bekerja ataupun bertugas di salah sebuah hospital di bahagian forensik. Kalau kita cakap forensik ni, dia berbeza daripada jabatan ataupun bahagian bedah-bedah tu. Kalau macam yang kita tahulah, bilik bedah ataupun bilik wad kecemasan ke, memang berselirat dengan kabel lah, dengan wire, dengan tempat ambil oksigen, memang bunyi macam-macam bunyi. Tetapi di bilik forensik, dia lebih kurang bilik mayat. Cumanya dekat dalam bilik forensik ni, korang akan dapati bilik tu sunyi sepi je. Luas pun luas, tak ada wire berselirat. Sekali-sekala korang boleh terdengar titisan air yang jatuh ke dalam sinki. Kalau korang yang biasa tengok cerita-cerita Mak Saleh, waktu orang kena bunuh ke, waktu ada mayat yang nak dibedah siasat, dia akan baringkan dekat salah satu meja besi tu. Lepas tu barulah dia bedah, dia tengok sama ada mayat ni dibunuh ke, mayat ni mati lemas ke. So itulah tugas-tugas jabatan forensik. Dan Gaddafi ni, sepanjang dia bekerja di jabatan forensik tu, korang namakan ada mayat yang sempurna, alhamdulillah. Tetapi ada juga mayat yang tidak sempurna. Ada mayat daripada kes pembunuhan, ada mayat yang mati lemas, ada mayat yang kemalangan. Semua mayat-mayat ni haruslah terlebih dahulu pergi ke jabatan forensik sebelum diberikan kepada doktor ataupun kepada keluarga untuk tahu punca kematian tu. Dan itulah tugas Gaddafi sebagai unit forensik. Dia kena ambil gambar, dia kena bedah siasat mayat tu untuk mengetahui punca sebenar kematian. Sekarang ni kita nak mulakan pengalaman seram yang dihadapi oleh Gaddafi. Tugas utama dia sebagai jabatan forensik sampai hospital sahaja,
dia ada satu buku dan di buku itulah akan tertulisnya beberapa nama. Sama ada tak mayat yang dia kena bedah siasat hari ni, ada tak mayat yang dia kena ambil gambar. Dan bila dia tengok dekat buku senarai tu, alamak, hari ni ada satu mayat tetapi nama tidak ditulis. So Gaddafi pun ambil lah lagi satu senarai di mana senarai tu pula ada tertulisnya biodata tentang mayat yang dia nak bedah tu. Jadi Gaddafi ni tengok nama tidak diketahui, bangsa tidak diketahui, jantina lelaki, umur 60 tahun, berat 65 kilo, tinggi 175. Jadi bila Gaddafi tengok, ini tak tahu ni bangsa apa, tak tahu, warga negara pun tak ada tulis, nama pun tak ada tulis. Jadi macam biasalah, ini bukan perkara di luar normal. Ada sesetengah mayat yang dibawa masuk ke Jabatan Forensik, dia memang tak komplit dia punya biodata. Kadang-kadang nama tak tahu, warga negara tak tahu, asal tak tahu. Laki perempuan pun bila dapat mayat yang tak cukup sifat ni, nak tahu jantina pun susah. Ada mayat tu yang dah terbakar, jadi nak kena buat proses pengecaman. So pada hari tersebut, apabila Gaddafi tengok, itu biasalah. Jadi Gaddafi pun tak buang masa, dia bawa lah senarai tu bersama satu kamera. Kamera ni untuk apa? Nanti korang akan tahu. So Gaddafi pun masuklah ke bilik forensik ni, dan apabila dia masuk, dia dapati di atas salah satu katil besi ada satu mayat. Jadi Gaddafi pun menghampiri mayat tersebut dan dia tengok biodata yang tertulis dekat senarai tu. Umur 60 tahun, tinggi 175, dan apabila Gaddafi tengok, sah, mayat yang sedang baring di hadapan dia ni adalah sama dengan biodata yang dia dapat. Jadi tugas pertama sebagai seorang forensik, Gaddafi ni kena menanggalkan satu persatu pakaian, dan sambil dia membuka pakaian mayat tu, dia kena tuliskan segala informasi apa yang dia dapat dekat mayat tu. Contohnya, dia kena tahu, okey, baju berwarna hijau, dia tulislah baju warna hijau saiz M. Lepas tu dia buka baju tu, alright, dia pun ambil gambar baju. Lepas dah ambil gambar, dia letak baju tu kat tepi, dia buka seluar pula. Seluar jin pinggang 32. Ada kesan koyak di lutut kiri seluar jin ni. Dan dia pun buka seluar jin tu daripada mayat tu, dia pun ambil gambar lagi sekali. Lepas tu dia asingkan. Dia tengok pula lagi, ada spender berwarna biru pekat. Saiz tidak diketahui. Getah dia dah longgar sedikit. Memang kena tulis detail ini bukan lawak ke apa memang dia kena tulis detail. Okey, getah dia dah memang buruk nak mampus macam tu. Okey, dia tulis, lepas tu dia tanggalkan seluar. Dia tanggalkan spender tu, dia ambil gambar. Dia letak tepi. Jadi bila mayat tu dah dalam keadaan separa bogil, dia pun nampak yang mayat di depan dia ni, pakcik ni, ada mengenakan gelang berwarna hitam. Jadi Gaddafi pun kena tanggalkan gelang tu. Dia pun ambil gambar gelang. Lepas tu bila dah tanggal semua, dia kena ambil pula gambar seluruh tubuh badan mayat tu. Mana tu ada kesan lebam ke, ada kesan torehan ke, semuanya kena ambil. Itulah tugas forensik. Semua tu boleh dijadikan bahan bukti kalau-kalau mayat tersebut terbabit dalam kes bunuh. So sebab itulah Jabatan Forensik ataupun tugas Gaddafi ni, dia kena ambil gambar. Sambil Gaddafi ni ambil gambar, dalam hati dia tercuit, kalaulah ada forensik selebriti macam chef selebriti tu, Gaddafi dalam hati dia, aku boleh dapat ni. Kalaulah ada anugerah untuk juru foto forensik terbaik, juru foto seni forensik terbaik, pemenangnya Gaddafi. Sebab dalam diri Gaddafi, dia terlalu minat kerja tu sehingga kat waktu dia ambil gambar tu, seolah-olah dia bukan daripada Jabatan Forensik. Dia umpama juru gambar yang tengah mengambil model-model yang merupakan mayat. So Gaddafi ni pun ambil lah gambar. Lepas dah puas mengelamun tu, dia pun teruslah kan ambil gambar. Dan dia pun memusingkan mayat tu kan, dia menolak ke atas untuk tengok bahagian belakang mayat tu pula, untuk dia nak ambil gambar bahagian belakang. Dan sebaik saja dia pusing, dia tengok yang mayat pakcik ni
ada tattoo ataupun ada tatu betul-betul di bawah leher belah belakang ni. Dan tattoo tu merupakan bentuk dia bentuk segi empat tepat, dan di dalam segi empat tepat tu ada 6 segi tepat yang kecil ataupun segi empat tepat yang kecil. Dan dalam segi empat tepat yang kecil tu adanya aksara ataupun tulisan. Nak cakap Jawi bukan Jawi, nak cakap Buddha pun bukan Buddha, nak cakap bahasa Thailand kemungkinan. Gaddafi ni tak tahu apa yang tertulis di dalam aksara ataupun acahan tatu dekat badan lelaki ni. Jadi dia pun abai lah kan. Dia pun ambil gambar tattoo tu. Dan kali terakhir selepas dia dah ambil gambar keseluruhan badan jenazah ataupun mayat tu, Gaddafi ni baru terperasan yang di pinggang mayat ni adanya satu lilitan benang berwarna merah yang cukup nipis. Dan pada masa ni Gaddafi dalam hati dia dah mula rasa, berdasarkan pengalaman dia selama ini, sewaktu dia melakukan bedah siasat ke atas mayat-mayat, ada segelintir mayat yang dia dapat ada juga mengenakan beberapa benang cincin yang pelik-pelik yang ada dekat mayat tu. Jadi apabila Gaddafi tengok yang mayat pakcik di depan dia ni mengenakan satu lilitan benang berwarna merah di bahagian pinggang, Gaddafi dah mula rasa seram sejuk. Sebab dia tahu yang mayat ni kemungkinan ada mengenakan azimat ataupun memakai tangkal. Tangkal untuk kebal, tangkal untuk kencing malam, tangkal untuk menang perlumbaan. Kadang-kadang ada juga mak rempit yang pakai rantai daripada tulang kinzir lah. So bagi Gaddafi ini adalah perkara yang biasa. Tetapi gementarlah juga. Sebab dia nak tak nak, dia kena potong, dia kena tanggalkan juga benang ni. Dia tak boleh biar macam tu je. Jadi Gaddafi ni pun dia pegang kamera tu, dia letak di atas meja dekat belakang dia. Dia ambil pisau bedah mayat tu, dan Gaddafi ni pun dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dia pun memotong, menggunakan pisau tu memotong benang tu. Dan sebaik saja benang tu terputus, Gaddafi ni dia terkejut sebab kamera yang dia letak kat atas meja tu, cahaya flash tu tiba-tiba menyala. Lepas tu Gaddafi memandang ke arah kamera dia, silau lah mata dia, apa hal kamera ni boleh ambil gambar? Dan waktu dia pandang kat kamera dia, lagi sekali flash kamera tu menyala. So Gaddafi ni dia tutup mata dia sebabkan silau. Dan 2-3 kali lagi cahaya kamera tu mengambil gambar secara sendiri. Dan disebabkan silau dengan cahaya flash tu, Gaddafi pun sambil menutup mata dia, dia pun pergi dekat kamera dia, dia pun capai kamera dia, dan dia pun nak tengok lah mana tu kamera ni ada kerosakan ke. Sebab macam mana pula kamera aku ni boleh ambil gambar sendiri. Dan sewaktu Gaddafi ni membelik kamera dia, dia nak tengok apa masalah, macam mana boleh ambil gambar sendiri, Gaddafi ni rasa pelik. Dalam hati dia dah mula ada rasa risau sedikit. Sebab kamera yang diletakkan ke atas meja ni dalam keadaan tertutup. Dia tak on pun, dia dah off kamera ni. Macam mana kamera ni boleh ambil gambar? Lalu Gaddafi pun dengan tindakan berani, dia pun on balik kamera dia. Dia pun tekan satu button dekat kamera tu untuk pergi ke galeri. Dan waktu dia tengok dekat galeri dalam kamera dia, dia belik satu gambar, satu gambar, satu gambar. Alangkah terkejutnya Gaddafi, gambar dia menutup mata dia tadi ada dalam kamera tu. Seolah-olah kamera dia memang tengah mengambil gambar dia. Gaddafi ni rasa seram sejuk. Bulu roma dia dah mula meremang dah. Sebab memang betul dalam kamera dia ada gambar dia tutup mata sebab silau terkena cahaya flash tu. Tetapi bila dia tengok ke arah sisi belah kiri dia, di belakang dia ada mayat lelaki tua tu. Memang betul. Tapi sekarang ni dalam gambar tu, mayat tu tidak berada di atas meja besi tu. Tetapi mayat pakcik tua ni tengah berdiri dekat belah kiri dia, dekat belakang Gaddafi. Dia pun tekan gambar sebelah. Lagi satu gambar dia tengah tutup muka juga. Dan masih ada lagi pakcik tua tu tengah berdiri dekat belakang Gaddafi.
Dan bila dia belik satu persatu, memang kesemua, keempat-empat keping gambar tu ada gambar mayat pakcik tua ni tengah berdiri dekat belakang Gaddafi. Dan dengan pantas, disebabkan takut, disebabkan Gaddafi ni dia dah boleh rasa dah jantung dia berdegup dengan laju. Dengan pantas, Gaddafi ni pun memalingkan muka dia untuk dia tengok adakah ini semua halusinasi, adakah sebab aku terlalu takut. Dia nak pastikan, macam mana mayat pakcik ni boleh bangun, adakah pakcik tu memang dah bangun. Dan bila Gaddafi betul-betul pusing tengok dekat atas meja besi tu, mayat tu dah tak ada. Gaddafi melilau mata dia memandang ke arah kiri, ke arah kanan di dalam bilik forensik yang teramat luas tu. Dia tengok dekat bawah meja, dia tengok dekat meja sebelah, dia tengok dekat dalam laci. Tak ada pun mayat. Ke mana mayat pakcik ni hilang sekarang ni? Gaddafi dah tak tahu nak buat apa. Tangan dia dah mula lemah, kaki dia, lutut dia dah mula longgar. Dia dah tak boleh nak mengawal dah badan dia. Dia cuba sedaya upaya untuk gagahkan diri dia berdiri. Dalam fikiran dia, mata dia pun dah berpinar-pinar. Seakan-akan tak lama lagi aku akan pingsan ni. Sebab Gaddafi ni dah takut sangat. Oi. Kali kedua Banat Muhammad. Allahu Akbar. Badan Gaddafi ni dah mula lemah longlai dah. Kepala dia dah ringan dah. Ya Allah. Allahu Akbar. Itu je yang mampu diungkapkan oleh Gaddafi pada masa tersebut. Sebab mata dia dah berpinar, kepala dia dah ringan. Dia tahu dah, dalam 5-10 saat lagi, kalau aku tak kawal tenaga aku ni, memang aku boleh pingsan ni. Dan waktu itulah kamera yang ada di genggaman Gaddafi terlepas daripada tangan dia. Dan secara slow motion Gaddafi ni boleh nampak kamera yang mahal tu jatuh ke atas lantai dan kamera tu berderai, berdebam. Dan Gaddafi pun hati dia dah tak boleh terkawal. Perasaan takut ada, perasaan resah gelisah, sekarang ni perasaan bingung pun ada. Mana mayat tu? Macam mana mayat tu boleh hilang? Dan sekarang ni yang lagi menyerabutkan kepala Gaddafi, kamera yang aku ambil ni dah hancur berkecai. Gaddafi pun tak buang masa. Dia pun merendahkan badan dia dengan merangkak tu. Dia capai satu persatu kamera dia yang dah hancur tu. Lens, lepas tu kamera dia, lepas tu memory card, bateri yang terkeluar tu. Pandangan Gaddafi tiba-tiba gelap. Mata dia dah tak nampak dah mana kamera. Dan bila dia dongakkan kepala dia, ya Allah, sekarang ni seluruh bilik forensik tu lampu dah terpadam. Gaddafi pun meraba-raba, dia nak cari kamera dia. Dahlah dia tak boleh nampak, bilik gelap. Gaddafi seorang diri dalam bilik forensik tu. Waktu dia tengah nak capai kamera, meraba-rabalah Gaddafi ni, tiba-tiba lagi sekali cahaya flash daripada kamera dia menyala. Dan beberapa kali flash tu menyala, Gaddafi ni mata dia berpinar. Kejap warna hijau, kejap warna biru, disebabkan cahaya yang terlalu terang tu menyuluh ke dalam mata dia. Dan korang nak tahu tak, pada masa itulah Gaddafi perasan setiap kali flash kamera dia tu menyala di dalam bilik forensik yang dah gelap tu, Gaddafi ni boleh nampak adanya satu susuk tubuh seseorang yang tengah berdiri tidak berjauhan daripada dia. Dan yang lagi menakutkan, setiap kali cahaya flash tu menyala dengan sendiri, bayangan susuk tubuh hitam tu daripada jauh makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dalam masa beberapa saat sahaja, cahaya itulah yang telah membuatkan mata Gaddafi ni boleh nampak bayangan hitam ni seakan-akan sedang menghampiri dia. Dan pada masa itulah Gaddafi tahu yang dia dah tak mampu nak bertahan. Ketakutan yang dia rasakan dalam diri dia tidak boleh dibendung lagi. Seluruh badan dia dah terketar-ketar dah. Susuk tubuh
yang setiap kali flash kamera dia menyala, menghampiri dia terlalu hampir sehingga kan dia boleh nampak akhirnya susuk tubuh yang dalam kesamaran cahaya flash daripada kamera dia betul-betul berdiri di hadapan dia. Dan Gaddafi nampak susuk tubuh hitam tu adalah mayat yang terbaring di atas meja besi. Dan penglihatan Gaddafi pun akhirnya terpadam. Dia didapati tak sedarkan diri hampir setengah jam dalam bilik forensik tu. Dan yang jumpa Gaddafi adalah kawan baik dia, Dr. Zainal. Lalu Dr. Zainal pun membawa Gaddafi ke bilik kecemasan untuk tengok apa yang terjadi dekat Gaddafi. Dan pada masa itulah, di bilik kecemasan itulah menjadi saksi kejadian seram yang dihadapi oleh Gaddafi, guys. Begitulah keadaan Gaddafi. Sebaik saja dia sedar daripada pengsan di dalam bilik kecemasan tu, Gaddafi ni tidak dapat mengawal perasaan takut dia. Dia sangkakan dia masih lagi berada mengalami situasi yang seram di dalam bilik forensik tu. Dan akhirnya dia ditenangkan oleh kawan baik dia, Dr. Zainal ni. Gaddafi, istighfar Gaddafi, sabar, kau dah selamat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar Gaddafi, kau dah selamat dah ni. Tenang. Dan pada masa itu Gaddafi tidak mampu menahan. Berkali-kali dia cuba terangkan apa situasi yang dia alami dekat kawan baik dia, Dr. Zainal ni. Zainal, aku dah terkena Zainal, aku dah terkena. Lalu Zainal ni bercakap lah dekat Gaddafi, sabar. Jap, cuba kau cerita elok apa yang berlaku dekat kau sebenarnya. Aku dengan Dr. Khairul yang jumpa kau dekat dalam bilik forensik tu, apa yang berlaku? Lalu Gaddafi ni selepas 10 minit dia dah mampu menenangkan diri dia. Gaddafi pun ceritalah semua perkara yang dia alami. Kamera dia merakamkan ada satu susuk tubuh mayat seorang pakcik tua yang dah elok baring di atas katil besi tu tiba-tiba berdiri di belakang aku. Dan Gaddafi terangkan lagi, bilik forensik tu secara tiba-tiba lampu dia semua terpadam dan aku boleh nampak ada satu lembaga seorang lelaki yang cuba menghampiri aku. Jadi bila Gaddafi tu cerita macam tu, Zainal ni pun panggillah lagi seorang doktor, Dr. Khairul ni, untuk mengesahkan apa yang Gaddafi ni alami. Dan bila Dr. Khairul datang, Dr. Khairul pun cakap dekat Gaddafi, sewaktu kita orang jumpa kau ni Gadda, lampu dekat dalam bilik forensik tu elok je. Cuba kau terangkan betul-betul apa yang berlaku sebenarnya. Seakan-akan Dr. Khairul ni pelekeh. Dr. Khairul ni tak percaya langsung kisah ataupun kejadian seram yang dialami oleh Gaddafi ni. Berkali-kali Gaddafi cuba terangkan memang itu yang aku alami. Dan akhirnya barulah Gaddafi teringat, kalau Dr. Khairul ni tak percaya cakap aku ada rakaman gambar tu. Cuba kau pergi ambil kamera aku. Berkali-kali Gaddafi ni suruh paksa Dr. Khairul ni ambil kamera aku kalau tak percaya. Tetapi Dr. Khairul ni cakap, sekarang ni kamera awak dah hancur, dah tak boleh on dah. Macam mana nak tengok? Apa yang awak buat? Cuba awak cerita apa awak buat dalam bilik forensik tu. Jadi selepas berkali-kali Dr. Khairul ni tanya Gaddafi dia macam tu, Gaddafi ni jadi pelik. Apa yang kau susah sangat nak percaya? Lalu Gaddafi pun cakaplah dekat Dr. Khairul dan juga kawan baik dia Dr. Zainal ni, pagi tadi aku datang. Biasalah, ada mayat, aku nak kena ambil gambar mayat tu. Dan aku tengok dekat dalam senarai tu, hari ni ada seorang mayat pakcik tua umur 60 tahun. Jadi aku jalanlahkan tugas aku. So belum sempat Gaddafi nak habiskan cerita dia, tiba-tiba Zainal ni pula mencelah. Sabar kejap Gaddafi, jap. Engkau bedah mayat siapa ni? Kau ambil gambar mayat siapa? Hari ni mana ada mayat? Lalu Gaddafi ni terkejut. Apa yang kau merepek? Apa yang tak ada mayat? Ada mayat lah. Dan Dr. Khairul bercakap benda yang sama. Betul cakap Dr. Zainal tu. Mana ada mayat hari ni Gaddafi? Engkau cerita apa ni? Engkau tak cek ke senarai tu?
Lalu Gaddafi ni pun cakap kat Dr. Khairul, korang merepek apa ni? Aku cek lah, sebab tu lah aku tahu. Aku masuk lah dalam bilik mayat tu. Aku memang nampak lah orang tua tu. Terus marah Gaddafi ni. Yelah, member dah lepas kena ganggu, sampai trauma, sampai kamera aku pecah. Takkan aku nak reka cerita. Bila dah kena marah macam tu, Dr. Khairul ni pun hati dia panas juga. Engkau ni orang dah selamatkan kau daripada pensan, kau tengking aku macam tu. Lalu Dr. Khairul pun terus cakap kat Gaddafi, sekarang ni kau tahu tak kita orang jumpa kau macam mana? Kita orang jumpa kau dalam keadaan bogel, kau tahu tak? Engkau tak pakai pakaian pun, kau pergi baring kat atas meja besi tu. Apa yang kau buat sebenarnya ni, Gaddafi? Dan betapa terkejutnya Gaddafi bila Dr. Khairul cakap diorang jumpa Gaddafi ni sedang terbaring di atas meja besi dekat dalam bilik forensik tu dalam keadaan bogel. Barulah Gaddafi ni sedar yang rupa-rupanya di dalam wad kecemasan tu dia hanya beralaskan selimut sahaja. Dia selak selimut dia, memang betul pun tak ada seurat benang pun. Dia tak pakai seluar, dia tak pakai spender, dia tak berpakaian langsung. Gaddafi pun dia dah mula menggigil, dia dah mula takut. Dia terus cakap kat Dr. Zainal, Zainal, mana pakaian aku ni? Zainal, apa hal? Zainal, kau biar betul. Dr. Khairul, biar betul. Kenapa saya bogel? Kenapa saya bogel ni? Bogel pun menggelabah agak, Mat. Yalah, mana tak cuak member kan? Aku bogel lah, Hanad. Ya Allah, malunya aku. Lalu Zainal pun menggelengkan kepala dia berkali-kali. Dan Zainal pun cakap lah kat Gaddafi, Gaddafi, betul Gaddafi. Aku pun terkejut. Kita orang masuk bilik forensik tadi, kita orang jumpa kau memang dalam keadaan bogel. Kau pergi baring kat atas meja besi tu. Apa yang jadi sebenarnya? Betul ke apa yang kau cerita ni? Belum sempat Gaddafi ni nak terangkan untuk terakhir kali, Dr. Khairul pun mencelah. Dr. Khairul terus cakap kat Gaddafi ni, sekarang ni macam ni lah. Tak apalah, benda dah berlaku, tak apa, lupakan. Sekarang ni saya rasa awak tak boleh bertugas ni. Dalam keadaan mental awak macam ni, baring bogel dekat tu. Nasib baik saya dan Dr. Zainal jumpa. Kalau doktor perempuan yang jumpa awak dalam keadaan macam tu, dah satu hal pula. Dah jadi masalah untuk hospital ni. Esok awak tak payah datang kerja. Saya kasih awak cuti seminggu, awak tenangkan diri awak. Awak fikirlah apa benda yang berlaku sebenarnya. Kenapa awak jadi macam ni? Esok saya tak nak awak ada kat sini. Lalu Gaddafi pun terpaksa akur lah, sebab Dr. Khairul ni jawatan dia lebih tinggi daripada Gaddafi. Dan kemungkinan ada betulnya juga, sebab minggu sebelum tu memang Gaddafi ni banyak betul kerja. Mungkin apa yang dia alami ni hanyalah mainan perasaan dia. Mental emosi dia tak terkawal. Lalu Gaddafi ni pun hanya menurut perintah, dan minggu berikutnya Gaddafi ni tak datang bekerja. Tetapi disebabkan dia masih tak puas hati, memory card yang ada, yang dia dapat daripada Dr. Khairul tu, dia berjaya bawa balik. Dan dia pun cocok lah dekat laptop dia. Dia nak tengok sama ada betul ke aku terambil gambar pakcik tua tu, betul ke apa yang aku alami ni. Dan bila dia dah cocok dekat laptop dia, dia pun buka bahagian galeri. Dia tengok satu persatu gambar. Dan tiba-tiba 4 gambar terakhir dalam memory card tu, Gaddafi ni seakan-akan terkejut. Ya Allah, apa yang aku alami bukanlah hanya mainan perasaan aku, bukanlah hanya halusinasi. Memang betul pun, ini boleh menjadi bukti apa yang aku ceritakan kepada kawan aku bukanlah rekaan. Sebab Gaddafi boleh nampak yang 4 keping gambar tu menunjukkan diri dia tengah tutup muka dia disebabkan cahaya flash yang terlalu terang. Dan di belah belakang bahagian kiri dia ada gambar pakcik tua yang dalam keadaan muka yang amat menakutkan, dengan mata yang menyala berwarna merah. Digambarkan oleh Gaddafi, mata susuk tubuh pakcik ni seakan-akan kalau kita ambil gambar menggunakan flash kamera pada waktu malam, pantulan cahaya tu akan membuatkan mata kita menjadi warna merah. Macam itulah mata susuk tubuh pakcik tu.
Dan tak lengah masa, keesokan harinya Gaddafi pun bawa gambar yang dia telah transfer, dia telah masukkan ke dalam telefon bimbit dia untuk dia tunjukkan bukti bahawa apa yang dia alami bukanlah rekaan, bukanlah gangguan mental dia yang terlalu penat. Dan sebaik saja Dr. Zainal dan Dr. Khairul tengok gambar tu, mereka berdua pun seakan-akan tidak percaya. Diorang dah boleh rasa meremang. Dr. Zainal dan Dr. Khairul pun seluruh badan dia dah mula menggigil dah. Sepanjang mereka bekerja di bahagian forensik, memang ada, tak dinafikan, beberapa gangguan pernah diorang alami. Tetapi misteri pakcik tua yang muncul dalam gambar yang Gaddafi ni ambil, sekarang ni tak tahu pakcik ni siapa. Dan persoalan dia, kenapa pakcik tua ni boleh muncul, boleh ada di sisi Gaddafi. Lalu Gaddafi pun meminta pendapat apa yang harus dia lakukan. Dan Dr. Zainal cakap, sekarang ni gambar ni aku rasa kau tak payah simpan. Elok kau buang gambar ni, dan kalau boleh engkau ikut aku jumpa pakcik aku. Kebetulan pakcik Dr. Zainal ni merupakan perawat Islam, dipanggil Pak Ali. So Dr. Zainal sarankan Gaddafi pergi berjumpa pakcik dia, Pak Ali ni, untuk mendapatkan pandangan siapakah susuk tubuh pakcik ni. Dan disebabkan mereka sedang rancak berborak apa yang harus dilakukan, akhirnya Gaddafi ni terlupa satu benda. Dia lupa nak padam gambar yang dia ambil dalam telefon bimbit dia. Selepas seminggu, waktu dia tengah berehat dekat rumah, sewaktu Gaddafi ni tengah scroll galeri dalam handphone dia, tengah tengok satu persatu gambar, tiba-tiba barulah dia ternampak 4 kemping gambar yang dia terakam dalam bilik forensik tu, yang ada gambar pakcik tua tu. Pada masa itulah Gaddafi, Allahu Akbar, aku tak buang lagi gambar ni. Bulu roma dia dah meremang dah. Cepat-cepat Gaddafi ni tekan select, dia pilih 4 gambar tu, dan belum sempat dia nak tekan delete, tiba-tiba handphone Gaddafi ni terpadam. Berkali-kali Gaddafi cuba onkan telefon bimbit dia, dia hentak telefon bimbit dia. Apa hal ni? Macam mana boleh terpadam ni? Sedangkan bateri banyak je lagi. Bateri handphone Gaddafi masih ada 55% lagi. Tiba-tiba boleh terpadam. Gaddafi dah rasa tak sedar hati dah. Takkan sebab aku nak buang gambar ni phone aku terpadam. So Gaddafi malah nak fikir banyak, dia pun ambil kabel wire telefon dia, dia pun cuba cocok, dia nak hidupkan balik telefon dia. Dan belum sempat telefon bimbit Gaddafi ni hidup, kamera bahagian depan telefon bimbit Gaddafi ni, flash handphone menyala. Sound. Dan Gaddafi pun terkejut. Lalu dia tercampak handphone dia sambil dia menggosokkan mata dia, disebabkan cahaya daripada flash handphone tu menyilaukan mata dia. Dan berkali-kali Gaddafi ni hanya mampu cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ni? Apa ni? Kenapa macam ni? Gaddafi teramat takut. Dia tak percaya. Kenapa handphone aku boleh menyala flash sedangkan phone aku mati? Dan daripada jauh, phone dia yang dah terjatuh ke atas lantai tu, dia boleh nampak phone dia dah mula menyala dah. Keluar logo Samsung. Dan secara perlahan Gaddafi pun menghampiri telefon bimbit dia. Dia capai balik telefon bimbit dia, dan dia buka balik dekat galeri gambar. Dan tadinya ada 4 gambar daripada bilik forensik, sekarang ni dah jadi 5 gambar yang diambil menggunakan telefon bimbit Gaddafi. Dalam gambar tu adalah gambar yang baru sahaja tadi, sebelum dia tercampakkan phone dia, gambar muka Gaddafi di dalam rumah dia. Dan di belakang dia adanya susuk tubuh yang sama, tetapi kali ni susuk tubuh tu berada betul-betul dekat belakang Gaddafi sambil tersenyum, dan dalam tangan yang menggeletar, dalam keadaan yang teramat takut. Dahlah gambar tu sekarang ni baru saja diambil oleh telefon bimbit aku sebentar saja tadi. Dan sekarang ni pakcik tua tu duduk kat belakang aku, dekat dalam rumah aku. Dan waktu otak Gaddafi ni tengah fikir macam tu, betapa takutnya korang bayangkan.
tiba-tiba Gaddafi ni boleh dengar daripada hujung telinga belah kanan dia ada suatu suara halus. Halus je suara ni. Kau nak buang gambar aku ke? Beberapa kejadian seram telah pun dialami oleh Gaddafi. Bermula di bilik forensik, ada susuk tubuh pakcik tua yang sering kali ikut sahaja ke mana Gaddafi pergi. Dan selepas beberapa minggu, sementara menantikan jawapan daripada pakcik Dr. Zainal, Tok Ali ni untuk cuba merawat ataupun untuk cuba merungkai apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Gaddafi, Gaddafi ni perubahan sikap dia dah mula ketara. Daripada seorang yang selalunya tenang sewaktu bekerja, sekarang ni salah sedikit sahaja Gaddafi ni akan melenting. Salah cakap Gaddafi ni akan marah. Segala semua benda yang Gaddafi ni buat serba tak kena. Dan hari yang dijanjikan telah pun tiba. Dr. Zainal membawa Gaddafi ni untuk pergi ke rumah pakcik dia untuk berjumpa Tok Ali. Dan bila sampai di rumah Tok Ali saja, soalan pertama yang diajukan oleh Tok Ali kepada Gaddafi, dah berapa lama dah kau buat benda ni? Dan Gaddafi seakan-akan tak faham. Benda apa saya buat Tok Ali? Apa maksud Tok Ali ni? Lalu Tok Ali pun mengarahkan Dr. Zainal. Zainal, kau pergi ambil cermin kat atas meja tu, kau bawa sini, aku nak tunjuk kat kawan kau ni. Lalu Dr. Zainal pun pergilah ambil cermin tu. Dia ikut je lah cakap pakcik dia. Dan Tok Ali pun mengarahkan Gaddafi ni berdiri di hadapan cermin. Kau pergi berdiri kat cermin tu. Zainal, kau bawa cermin lagi satu ni, kau cuba tunjukkan kat kawan kau ni. Mungkin dia tak tahu ni. Kau tunjukkan apa yang ada kat belakang leher dia. Lalu Gaddafi pun pergilah dekat cermin besar yang terlekat dekat dinding tu. Pada masa ni Gaddafi tak faham lagi. Zainal, apa yang aku kena buat ni? Tak apa. Zainal cuba tenangkan Gaddafi ni. Kau ikut je cakap aku. Sekarang ni kau buka baju kau. Lagilah gementar. Apa hal aku kena buka baju pula ni? Kau biar betul pakcik kau ni betul ke? Gaddafi, kau nak baik ke tak nak ni? Kau ikut je lah. Sekarang ni kau buka je baju kau. Aku ada tunjuk kau sesuatu ni. Lalu Gaddafi pun mengalah lah. Dia pun buka baju. Dan bila dia dah buka baju, dia menghadap ke cermin yang terlekat kat dinding tu. Secara perlahan, Zainal ni pun angkat lagi satu cermin, letak betul-betul di belakang Gaddafi ni. Dan Zainal pun cakap kat Gaddafi, okey sekarang ni cuba kau tengok refleksi daripada cermin ni, kau tengok belakang kau ada apa. Dan seakan-akan tidak percaya oleh Gaddafi, sebaik sahaja dia tengok refleksi cermin yang Zainal ni cuba tunjukkan dekat dia, betul-betul dekat bawah leher dia adanya satu aksara, adanya satu tatu yang berbentuk segi empat tepat. Dan Gaddafi ni dengan tiba-tiba dia dah mula terfikir pada masa itu juga, macam mana tatu ni boleh ada kat belakang leher aku? Dan tatu ni adalah sah tatu yang sama yang dia nampak dekat mayat lelaki pakcik tua tu. Jadi dalam keadaan yang menggelabah, ditenangkan oleh Zainal, sabar, kita dengar dulu apa yang pakcik aku nak cakap. Dan Tok Ali pun cuba tenangkan Gaddafi. Sekarang ni pakcik nak tolong ni. Duduk je dulu. Sekarang ni memang betul lah awak tak tahu yang tatu tu ada dekat awak. Lalu Gaddafi pun cakap lah kat Tok Ali, saya tak tahu. Lillahi, saya tak pernah buat tatu tu. Tok, macam mana boleh ada tatu ni? Dan pada masa inilah Tok Ali cuba meneliti, cuba tengok macam mana tatu ni boleh ada dekat badan Gaddafi. Dan bila Tok Ali tengok, akhirnya Tok Ali pun teranglah kan dekat Gaddafi. Kalau awak nak tahu, tatu ni selalunya orang pakai. Ini adalah tangkal. Dan tangkal ni adalah daripada Kemboja. Segala tulisan yang awak nampak, aksara yang awak nampak tertulis dalam tatu tu adalah bahasa-bahasa sihir daripada Kemboja. Dan tangkal ni memang kuat. Kebiasaannya orang yang memiliki tangkal ni adalah untuk ilmu kebal, untuk ilmu panjang umur. Tetapi Tok rasa kemungkinan pemilik tangkal ni dah tak nak dah. Dan malang sekali awak yang menjadi pewaris.
Lalu Gaddafi pun cakap, saya tak nak tangkal ni. Tok, macam mana saya boleh terkena pula ni? Lalu Tok Ali pun cakap, ini biasalah. Kadang-kadang orang yang nak lepaskan azimat ni, orang yang nak lepaskan tangkal ni, dia akan pilih sesiapa sahaja yang dia boleh rasa mampu untuk mewarisi ilmu yang dia ada. Sekarang ni, kita ada dua masalah. Masalah pertama, Tok Ali boleh cuba selesaikan. Tetapi masalah kedua, nak tak nak awak yang kena buat sendiri. Jadi Gaddafi ni tanyalah Tok Ali, apa yang saya perlu buat Tok? Tok cakap je lah, kalau saya mampu saya buat Tok. Tolonglah Tok, saya tak nak azimat ni, saya tak nak tangkal ni. Lalu Tok Ali pun katakan, sekarang ni dekat awak ada pendamping. Disebabkan azimat tu dah terlekat kat badan awak. Pendamping ni hari ni juga Tok Ali cuba putuskan apa saja ikatan yang ada kat dalam badan awak. Tetapi tattoo yang ada dekat badan awak tu, nak tak nak awak kena pergi buang. Lalu Gaddafi pun dah rasa terbeban dah. Astaghfirullahalazim. Inilah kali pertama yang dia pun tak tahu macam mana tangkal azimat yang berbentuk segi empat tepat tu boleh melekat dekat dia. Memang betul ada dekat dalam badan dia. Lalu Tok Ali pun cuba sedaya upaya untuk memutuskan segala ikatan yang ada dekat badan Gaddafi. Dan akhirnya dengan bantuan dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pendamping yang ada kat Gaddafi berjaya dihapuskan oleh Tok Ali. Dan minggu berikutnya, nak tak nak, Gaddafi ni pun pergilah ke hospital di mana dia bekerja dan dia pun membuatlah operation membuang tattoo. Dan operation tu dikatakan oleh Gaddafi, dia tak pernah sangka masa nak buat tattoo pun sakit dan nak buang tattoo pun proses dia teramat perit. Dan itulah pengalaman dan pengajaran sepanjang Gaddafi ni bekerja sebagai pegawai forensik. Itulah pertama kali dia mengalami satu pengalaman, satu kejadian yang cukup misteri yang terjadi kepada diri Gaddafi. Dan Gaddafi ingin pesan, tidak kisahlah apa sahaja yang korang ingin capai dalam hidup ni, jangan sesekali membuat perjanjian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita meminta pertolongan daripada makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkara syirik, perkara yang menyongsang daripada ajaran agama, tidak lain tidak bukan hanyalah permainan iblis dan syaitan untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.